Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi bersama-sama Guru Cemerlang Matematik SMK Puteri Sakdong, Dr. Cikgu Hana. Hari ini cikgu ingin kongsikan inspirasi amalan terbaik TS25 siri keempat Panitia Matematik SMK Puteri Sakdong, Bacok, Kelantan. Dan perkongsian hari ini melibatkan teknik menjawab soalan percubaan Negeri Sembilan dan Pulau Pinang Matematik SPM 2020 bahagian A. Dan sasaran untuk video ini adalah bagi semua pelajar tingkatan 5 di mana sahaja anda berada. Ingat, belajar norma baharu anda mampu asalkan mahu. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama iaitu soalan Negeri Sembilan iaitu gambar rajah Venn dalam rajah 1 menunjukkan bilangan unsur dalam set P, Q dan R. Diberi set semester adalah P, okey, kesatuan Q, kesatuan R, okey, kemudian bilangan unsur bagi set R adalah sama dengan bilangan unsur bagi Q bersilang dengan R prime. Okey. So soalan A, lorekkan Q bersilang dengan R prime. Okey, sebagai langkah pertama, okey, kita kenal pasti dahulu di mana kawasan Q bersilang dengan R prime. Okey, kita tandakan persilangan biasanya kita cari kawasan yang double tick dua tick Alright, so the first area Q. Okey, kenal pasti Q iaitu this one bentuk diamond Okey, Q iaitu 1 tandakan right 2 dekat X. Okey, kemudian bersilang dengan R prime. Tutup R. Okey, tutup R, letakkan ibu jari pun tak apa. Okey, and then tandakan satu lagi di sini kawasan bukan R. Okey, so kawasan persilangannya adalah yang ada double tick di sini, iaitu kawasan 15. Okey, seterusnya kita perhatikan pada gambar rajah Venn ni dekat unsur tidak ada dots. Bermakna nak cari bilangan unsur adalah kita perlu tambahkan bilangan unsur tersebut. Okey, jadi 1 mark kita lorekkan saja kawasan Q bersilangan R prime tadi. Okey, untuk menjawab soalan B iaitu cari nilai X. Okey, macam mana nak cari nilai X? So, nilai X di sini kita gunakan maklumat yang diberi iaitu bilangan unsur bagi R. Okey, which one is R? R bentuk diamond ni tadi iaitu X tambah 3 tambah 7 sama dengan apakah unsur bagi bilangan unsur Q bersilangan R prime tadi iaitu kawasan yang kita lorekkan iaitu 15. Jadi di situlah markah pertama and then X sama dengan 5. Okey, markah yang kedua. Okey. Next. Soalan Pulau Pinang Okey, kita lihat soalan pertama Pulau Pinang iaitu lorekkan B prime. Okey, B prime maksudnya selain dari B. Tok say B. Okey, selain daripada B bukan B sahaja. Alright, jadi apa yang perlu kita buat? Okey, tutup B. Okey, tutup B. Okey, tandakan yang lain. Okey, writekan A dan juga C di sini. Right? And then kita pun lorekkan kawasan selain daripada B, maknanya final answer kita adalah kawasan yang berwarna purple ni. Okey. Alright. 1 markah. Okey, kemudian seterusnya soalan B. A bersilang dengan B. Okey, bracket and then union gabung dengan C. Baik, untuk soalan seperti soalan B, okey, saya rasa pelajar-pelajar semua masih ingat if you see a bracket means that you have to settle in bracket first. So persilangan di sini double tick and then union di sini kesatuan single tick.
Okay, kita cari atau kita tentukan kawasan A bersilang dengan B. Okay, A, alright, B, this one is B, and this one also B. Jadi yang bersilang ataupun yang double tick adalah di sini. Right. Jadi kita boleh lorekkan? Dah. Kita dah boleh lorekkan disebabkan di luar kurungan ini adalah kesatuan. Maknanya lepas ni kita just join. Just combine dengan yang single tick. Iaitu C. Okay, kita selesaikan untuk A bersilang dengan B and then just combinekan dengan C iaitu single tick di sini and then what you have to do, you just lorekkan sahaja bahagian C. So itulah dia meliputi 2 markah. So total markah bagi soalan nombor 1 set tadi ialah 3 markah untuk Negeri Sembilan dan 3 markah juga untuk soalan Pulau Pinang. Okay, next. Kita tengok soalan yang kedua. Soalan kedua adalah Rajah menunjukkan seorang murid dalam acara lontar peluru ketika Sukantara. Okey. Pergerakan peluru tersebut boleh dimodelkan menggunakan persamaan y sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 7x tambah 15. Okey, kenapa negatif? Sebab dia berbentuk graf apa ni? Graf masa kan? Okey. So, perkali x kuasa 2-nya negatif di mana x adalah jarak dalam meter dan y ialah tinggi dalam meter. Okey, sekiranya jarak lontaran peluru tersebut melebihi 4 meter, maka murid tersebut akan mewakili rumah sukannya. Tentukan sama ada murid itu akan mewakili rumah sukannya atau tidak. Jelaskan jawapan anda untuk 5 markah. Okey, jadi langkah pertama adalah what you have to do. The first step is you just gantikan nilai y tadi sama dengan kosong. Iaitu y adalah tinggi. Kosong. Alright. Bila dia jatuh ke tanah, maknanya peluru tadi jatuh ke tanah, so tingginya sama dengan 0. So, 0 equals negative 2x square plus 7x plus 15. Okay. Okay, 1 mark. And then, okay, kita perhatikan perkali x kuasa 2 di sini negatif. So, again, kita tukarkan kepada positif. So, the rest tukar tanda juga. So, positif 2x kuasa 2 tolak 7x tolak 15. Okay, next step macam biasa kita akan guna kalkulator di sini. Okay, untuk tentukan nilai X. Right. Okay, bila you masukkan nilai dalam degree tadi nilai A 2, nilai B negatif 7 dan nilai C adalah negatif 15. So, you dapat X awak adalah 5. And then satu lagi ialah negatif 3/2. Okay, so kita balikkan. Ganti dalam kurungan X tolak 5. Dan one more is 2X tambah 3. Okay, so you akan ambil nilai jarak tadi. X adalah 5. Okay, X tadi adalah 5. Okay, bila jarak yang dia lontar, bila murid tadi melontar peluru jaraknya adalah 5 meter. So, adakah dia layak? Yes. Okay, jadi catatan awak adalah ya, murid itu akan mewakili rumah sukannya kerana jarak melebihi 4 meter. Okey. Jadi total di situ 5 markah. Okey, congrats kepada yang dapat 5 markah complete. Alright. Next. Kita lihat soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Okey, garis lurus PQ dan RS bersilang pada titik Q iaitu koordinat X dan Y. Okey, diberi kecurunan bagi garis PQ. Okey, M bagi PQ adalah negatif 0.5 dan M bagi RS adalah 2. Okey, sebab ayat di sini adalah masing-masing Jadi kena baca hati-hati. M ataupun kecurunan bagi PQ negatif 0.5 dan M atau kecurunan bagi RS adalah 2. Okey. Jadi soalan A, cari persamaan garis lurus PQ dan RS. Okey, macam mana kita nak cari persamaan? Bila nak cari persamaan, maka ada dua perkara yang you kena ingat semula iaitu apa? Okey, persamaan ialah Y equals to MX plus C. Right, mesti ada nilai M dan nilai C. Okey, kita check dekat PQ. Okey, PQ kita dah ada kecurunan nilai M? Yes, dah ada. Ada tak nilai pintasan?
Okey, pintasan Y bagi PQ dia pintas dekat 4. Maka C-nya adalah 4. So, persamaan PQ kita automatically kita boleh tulis Y sama dengan negatif 0.5X tambah 4. Mudah saja kan? Okey, kita tengok pula RS. Okey, RS tadi, okey, RS kecerunannya adalah 2. So, pintasan Y-nya adalah 2. So, persamaan RS juga automatically Y equals to 2X plus 2. Okey. Next soalan yang kedua. Ataupun soalan B. Okey, soalan B adalah cari koordinat bagi Q. Okey, Q adalah, okey, di sini Q adalah persilangan bagi garis PQ dan RS. Okey, bila persilangan maksudnya kita selesaikan sahaja persamaan serentak. Okey, iaitu dua persamaan PQ dan RS. RS di sini kalau kita selesai persamaan serentak sebenarnya kita masukkan YY di sini. So apa yang kita boleh buat ialah kita just samakan sahaja dua ni. Okey, negatif 0.5X tambah 4 samakan dengan 2X tambah 2. Okey, cicah saja seperti mana biasa. So, you dapat X ialah 0.8 ataupun you tulis 4/5. Mana-mana satu yang you nak buat. Okey, nilai Y pula gantikan semula nilai X ke dalam mana-mana satu persamaan PQ atau RS. So, you dapat Y ialah 3.6 atau 8/5. Okay, jadi tulis balik koordinat. Don't forget nak tulis koordinat mesti dalam bentuk kurungan. And then ada nilai X 0.8 dan nilai Y 3.6. Ataupun kalau yang buat dalam bentuk pecahan boleh juga 4/5, 8/5. Okey, jadi markah pertama untuk persamaan Y tadi kita samakan, dapat nilai X and then dapat nilai Y and then menjawab soalan koordinat bagi Q. Alright, so total 6 marks. Okey, next soalan yang kelima. Sebuah sekolah telah menyerahkan bantuan khas awal persekolahan sebanyak 61,200 kepada sebilangan muridnya. Setiap murid menerima sebanyak RM100. Jumlah murid yang menerima bantuan keuangan ini adalah seramai 612 orang. Perbezaan bilangan murid lelaki dan murid perempuan yang menerima bantuan tersebut adalah berapa? 20 orang. Okey, menggunakan kaedah matriks, cari bilangan murid lelaki dan bilangan murid perempuan yang menerima bantuan keuangan. Okey, untuk 5 markah. So, kita kena gunakan kaedah matriks. So, matriks your favorite, right? Okey, persamaan pertama adalah kita cerita tentang jumlah murid. Jumlah means kena tambah. So, you akan tulis X tambah Y sama dengan 612. Okey, next ialah perbezaan tadi. Perbezaan lelaki iaitu X tadi. Dengan perempuan, jadi beza means tolak. X tolak Y sama dengan 20. Okey, so markah yang pertama. Okey, next. Alright, tukar kepada bentuk matriks. Okey, di sini 1, 1, 1, negatif 1. Iaitu nilai A, B, C dan D-nya. Okey, didarabkan dengan matriks X dan Y sama dengan 612. Okey, 20. Okey, sekiranya ada pelajar yang buat 100X tambah 100Y sama dengan 61200 pun boleh ya, iaitu seperti mana persamaan yang pertama tadi sebab pelajar ni dia mungkin melihat seorang murid dapat 100, so 100 lelaki tambah 100 perempuan yang menerima sama dengan ni jumlah dia. Okey, tapi cikgu gunakan yang ringkas saja. Okey, tapi kalau awak buat yang ini pun tak ada masalah. Okey, nilai jawapan akhir akan tetap sama. Okey, X, Y, tulis balik nilai X, Y dalam bentuk matriks sama dengan 1 per, okey tadi A, B, C, D kita. So, kita gantikan dengan 1 per A kali D, 1 darab negatif 1. Tolak B kali C, 1 darab 1. Okey, tukar tempat A, D. Negatif 1, 1 and then tukar tanda BC.
Okey, 1 jadi negatif 1, 1 jadi negatif 1. Okey, didarabkan dengan 6, 1, 2 dan 20. Okey, markah yang ketiga and then you can use your calculator macam biasa. Masukkan dalam EQN. Okey, masukkan nilai A1, B1, C1 dan juga A2, B2, C2. Okey, macam biasa. So, you akan dapat nilai X ialah 316 dan nilai Y adalah 296. Kalau kita jumlahkan pun memang dapat balik 612. Okey, jadi completely 5 markah. Okey, seterusnya. Soalan yang keenam iaitu pada rajah 5 diberi kecerunan garis lurus FD ialah negatif 4/3. Okey, kemudian FD sama dengan FE dan F adalah titik tengah garis lurus BE. Titik C terletak pada paksi X. Okey, cari titik C terletak pada paksi X dan garis lurus CE selari dengan garis lurus BA. Okey, di sini ada a few information ya, maklumat penting yang you kena fikir, yang you kena lakar pada diagram, pada rajah. Jadi, yang cikgu tandakan dengan tulisan pink dan garis pink ni adalah idea yang kita ambil, yang kita bulatkan, yang kita highlight daripada soalan. Contoh Okey, satu ialah berdasarkan kecerunan garis lurus FD. Okey, kecerunan FD negatif 4/3 bermakna okey kita akan menggunakan okey gantikan M nak cari nilai pintasan. Okey, bukan pintasan, nilai kecerunan iaitu negatif pintasan C. Okey, sorry, negatif pintasan Y. Okey, iaitu C tadilah. Okey, negatif pintasan Y per pintasan X. Sama dengan, okey, berapa nilai tadi? Negatif 4/3. So, kita boleh faham berdasarkan persamaan ni. Okey, negatif tadi cancel. Pintasan Y, okey, pintasan Y dalam kes ni adalah 4. Okey, maknanya dekat F ni adalah 4 atau kalau koordinat 0, 4. Manakala pintasan X, okey, di sini adalah 3. Maka dekat D ni adalah 3 jarak dia. Dengan kata lain, D ni adalah 3, 0. Kalau kita nak tulis dalam bentuk koordinat. Okey, kemudian kita teruskan lagi. Kita nak cari D settle 3, 0. Okey, kecerunan. Dia bagi kat sini Okey, cikgu juga tandakan di sini maklumat FD sama dengan FE. Okey, FD sama dengan FE sama dengan F adalah titik tengah antara B dan E. Maknanya 3 garis ni adalah sama jaraknya. Okey, jadi kita cek garis di sini. Okey, OD 3, OF 4. Maka automatically kita kena kaitkan dengan teorem Pythagoras. 3 sisi ni kita dapat sisi hipotenus FD adalah 5. Apabila kita tahu FD 5, kita catat sini FE pun 5. FB pun 5. Maka kita ada maklumat lain iaitu koordinat bagi E iaitu 5, 4. Manakala koordinat bagi B adalah negatif 5, 4. Okey? Baik, seterusnya macam mana kita nak kaitkan, nak cari persamaan bagi BA? So, nak cari persamaan mesti ada kecerunan. Okay, now, apakah dia persamaan BA? Okay, kita check ada tak dua koordinat yang lengkap? Tak ada. So, kita kena rujuk dua garis yang selari yang dinyatakan tadi. CE selari dengan BA. So, kita check. Boleh tak kita cari kecerunan bagi CE? Ada dua koordinat? Yes, C adalah negatif 1, 0 sebab dia berada dekat paksi X. Manakala E adalah 5, 4. Alright, so kita boleh gantikanlah. Okay, nilai kecerunan bagi CE tadi adalah 4 tolak 0. Okay, 4 tolak 0 per dengan 5 tolak negatif 1. Alright, so you dapat 2/3. Okay, kemudian kemudian kita nak cari persamaan bagi garis lurus BA. Kita dah ada kecerunan daripada 2/3 tadi. You just gantikan sajalah.
Okey, yang mana koordinat B adalah -5 dan 4. So ganti 4 sama dengan 2/3 -5 tambah C. Alright, cicoh saja sudah dapat C 22/3. And then tulis balik persamaan lengkap bagi BA adalah Y sama dengan 2/3 X tambah 22/3. Okey. Baik, walaupun nampak complicated pada mula-mula tapi bila you draft, okey, catat pada rajah dan sebagainya, maka sebenarnya dia tidaklah susah seperti mana yang dipikirkan. Okey. Jadi 4 markah untuk soalan ini ya. Okey, seterusnya. Soalan yang ketujuh iaitu tentukan sama ada ayat berikut ialah suatu pernyataan atau bukan pernyataan. So dia bagi sini ialah 6M tambah 3N tambah 1 sama dengan 10. So bukan pernyataan. 1 markah. Soalan B. Okey, soalan B soalan yang mudah iaitu tulis 2 implikasi daripada pernyataan berikut. Jadi kalau soalan implikasi apa yang kita kena buat? Ingat balik, potong siap-siap jika dan hanya jika. Tulis marker atasnya. Tulis jika bahagian depan. Alright, di sini marker. Okey, and then kita tuliskan ikut ya cerita pertama dan cerita kedua. So implikasi satu kita adalah jika. Okey, salin saja bilangan unsur bagi A sama dengan 4, maka A sama dengan, okey, salin balik unsur dia adalah baik di sini. Okey, begitu juga implikasi yang kedua terbalikkan jika A adalah baik, maka bilangan unsur bagi A sama dengan 4. Okey, next. Soalan C, tulis satu kesimpulan berdasarkan premis-premis berikut. Okey, premis satu, jika sebuah silinder mempunyai luas kerata rentas 10 cm persegi dan ketinggian 5 cm, maka isi padu silinder itu ialah 50 cm padu. Premis 2, isi padu sebuah silinder bukan 50 cm padu. Jadi di sini kita asingkan dulu, kenal pasti cerita satu, cerita yang kedua berdasarkan yang kita asingkan dengan perkataan jika dan maka. Alright. Kemudian apa lagi perkara penting yang kita kena perhatikan iaitu kita tak boleh ulang cerita yang sama nanti. Okey, contoh di sini. Okey, cikgu perhatikan di sini isi padu sebuah silinder bukan 50 cm padu. Maknanya potong siap-siap cerita tentang isi padu silinder adalah 50 cm padu. Okey. Kemudian kena hati-hati dengan perkataan bukan. Maka dalam kesimpulan juga kita ambil cerita satu tetapi kita juga kena gantikan atau masukkan perkataan bukan. So, jawapan kita sebuah silinder bukan mempunyai luas keratan rentas 10 cm persegi dan ketinggian 5 cm. Alright. So, completely 4 markah. Senang saja. Okey, seterusnya soalan nombor 8. Okey, rajah 6 menunjukkan graf laju masa bagi perjalanan seorang pemandu bas Encik Mahmud dari Seremban ke Kuala Pilah. Alright. So graf ini adalah graf laju masa. Okey, ada perkara penting yang kita kena tengok iaitu satu ialah di sini laju unitnya kilometer jam. Di sini masa dalam minit. Okey, kita kena perhatikan dengan teliti sebab bila di sini kilometer jam, sepatutnya masa juga dalam jam. Tetapi sini masa dalam minit. Jadi nanti kita kena beringat apabila ada soalan yang melibatkan kadar perubahan laju adalah kilometer jam. Apa maksudnya? Kita don't forget to divide by 60. Kena bahagi dengan 60. Okey. So cikgu tulis di sini jarak untuk luas jarak bagi graf laju masa diwakili oleh luas di bawah graf. Maknanya kita tengok graf tu bentuk apa Okey, di sini cikgu dah lorekkan siap-siap Okey, soalan A, nyatakan tempoh masa dalam minit bas itu bergerak dengan laju seragam. So bila tempoh masa maksudnya soalan tu tanya kita berapa lama. Jadi masa dia seragam ialah daripada minit 18 hingga minit 42. Jadi berapa lama tempohnya? Tempohnya adalah
24 minit. Okey, kita jawab saja 42 tolak 18 sama dengan 24. Atau you just tulis sahaja 24 pun dah markah penuh sebab dia markah pengetahuan sahaja. Okey, untuk soalan B, hitungkan kadar perubahan laju. Apa dia kadar perubahan laju? Okey, catatkan M ataupun gradient, kecerunan. Okey, kemudian tengok dia nak unit kilometer jam seperti mana yang cikgu sebut tadi. Kena hati-hati. Okey, sebab kita kena bahagikan dengan 60. Okey, dalam tempoh 18 minit yang pertama. Maknanya kita cek kawasan yang mana 18 minit yang pertama. Okey, daripada sini daripada O pergi ke sini sehingga 18 yang pertama garis ni Okey, jadi untuk cari kadar perubahan laju iaitu kecerunan maka kita kena ada dua koordinat. So koordinat 00 asalan dan 1860. Okey, so kita just gantikan dalam rumus kecerunan. Tetapi jangan lupa, okey, tadi 60 tolak 0 per, okey, untuk masa 18 tolak 0 per 60. Okey, so you dapat 200. Okey, next soalan C, hitungkan nilai V. Okey, nilai V, okey, mana V? Okey, this one is V, iaitu laju. Jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 54 minit itu ialah 46.5 kilometer. Okey. Alright, jadi kita kena cari apa? Ruas di bawah graf iaitu bentuk A, okey, iaitu trapezium A dan juga digabungkan dengan trapezium B. Okey, cuma kita kena hati-hati untuk masa di situ kita kena pastikan dibahagi dengan 60. Okey, just gantikan 46.5 sama dengan 1/2. Ni adalah trapezium pertama Okey, dua garis yang selarinya adalah 24 tambah dengan 42 per 60. Darab 60 tutup kurungan tambah dengan trapezium B setengah kali dengan 60 tambah B, dua garis lari. Darab dengan masanya adalah di sini 12 per 60. Cicah-cicah dapatlah V. V awak adalah 75. Okey, jadi markahnya yang pertama A, 1 markah. Okey, untuk mencari kadar perubahan laju, gantikan nilai kecerunan yang betul. Okey, 1 markah dan nilai dapat 200, 1 markah. Untuk soalan C, gantikan in one line, another 1 mark. Cicah-cicah saja you dapat V ialah 75, another 1 mark. So, completely di situ berapa markah? 5 markah. Okey, baik. Seterusnya. Soalan seterusnya adalah soalan kebarangkalian. Rajah 7 menunjukkan 6 kad permainan. Okey, 2, 4, 3, 1, 1, 5. 2 keping kad diambil secara rawak. Okey, di sini kena hati-hati Dia tidak ada cerita tentang ambil satu persatu. Tidak ada perkataan ambil one by one. Ambil dan kembali, tidak ada. Dia cuma kata 2 keping kad diambil secara rawak. Bermakna sekali kita ambil 2 keping. Okey, jadi secara rawak. Okey, dengan menyenaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin, cari kebarangkalian yang berikut. Okey, jadi ruang sampel kita, okey, kita kena senaraikan dengan penuh hati-hati iaitu bila awak menyenaraikan, katalah cikgu start dengan 2, cikgu mungkin dapat dengan 2, 4, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 5. Okey, yang kedua kalau cikgu start dengan 4, okey, boleh tak cikgu ambil 4 dengan 2? Tak boleh sebab dah ada tadi 2, 4. Bermakna cikgu kena pastikan pasangan nombor kad yang you ambil tadi tak boleh berulang. Okey, jadi yang kita dapat 4 dengan 3, 4, 1, 4, 1, 4, 5, 3, 1 dan seterusnya. Di sini Jadi ada 15 semuanya. Okey, kemudian jawab cari kebarangkalian bahawa kedua-dua kad adalah nombor ganjil. Okey, kedua-duanya adalah ganjil Jadi kita cek daripada ruang sampel tadi. Okey, kedua-dua kad ganjil. Okey, daripada ruang sampel tadi yang ganjil adalah 31, 31, 35, 11, 15, 15. Jadi ada 6 daripada 15. So 6/15.
Ataupun you nak kecilkan 2/5. Okey, biarkan jawapan yang asal pun doesn't matter. Okey, soalan yang kedua. Cari kebarangkalian hasil tambah kedua nombor. Okey, hasil tambah kedua-dua nombor pada kad tadi adalah 6. Okey, hasil tambah kedua-dua nombor pada kad tadi adalah 6. So, kena check pada kad yang round sample tadi. Bila kita tambahkan 2 tu dapat 6. Okey, kita check. Okey, kita ada 3 sahaja iaitu 2, 4. Okey, maknanya 2 tambah 4, 6. 1, 5 dan 5, 1. So, ada 3/15. Ataupun you kecilkan dia 1/5. Okey. So, completely berapa markah? 6 markah kesemuanya. Okey. Next. Soalan ke-10. Okey, soalan ke-10 ni agak menarik juga. Baik, lihat Rajah 8 menunjukkan 2 perisa aiskrim dalam bekas silinder, 2 skop perisa vanila dan 1 skop perisa coklat diletakkan dalam satu kon aiskrim. Diberi ukuran tinggi dan jejari bagi bekas itu masing-masing adalah 7 dan 14. Okey, sebaiknya kita catat kat tepi ni 7 ni adalah T. Okey, 14 ni adalah J. Okey, takut kita tertukar nanti. Okey, setiap skop itu menghasilkan aiskrim berbentuk sfera. Okey, bulatkan sfera ni dengan jejari 2 cm. Okey, jejari sfera tu adalah 2 cm. Okey. So sebenarnya untuk soalan ni, okey, dia ada a little bit tricky dekat sini iaitu okey, sebenarnya dia ada 2 bekas silinder ni. Okey, ada satu coklat, satu vanila. Kemudian dia kata di sini nak hasilkan satu aiskrim, okey, digunakan apa? 2 skop. Maknanya 2 sfera vanila. Alright, 2 sfera vanila. And then satu sfera ni adalah coklat. Tapi untuk soalan ni, tricky-nya ialah apabila kita banding dua ni, maknanya bila kita gunakan 2 skop vanila, makna vanila lebih dominan mana yang habis dulu? Mestilah vanila habis dulu, 2 skop, right? Jadi kita just ignore yang coklat, kita cuma ambil yang vanila tadi. Kita ambil isi padu vanila sebab bila habis saja vanila, so kita takkan dapat hasilkan adalah aiskrim ikut syarat dia tadi tu. Right? 2 skop vanila Okey, jadi kenal pasti 2 isi padu iaitu apa dia? Iaitu silinder pi j kuasa 2T dan 2 sfera. Okey, 2 sfera. Sfera adalah 4/3 pi j kuasa 3. Okey, so apa yang you kena buat adalah you just write, okey, silinder iaitu 22/7 darab, okey, pi j, jejarinya adalah 14 kuasa 2 darab dengan 7. Okey, sebenarnya cikgu ambil isi padu bagi silinder iaitu vanila tadi sama dengan X ataupun N, maknanya sebab kita nak cari berapa aiskrim kita dapat hasilkan tadi Alright. Okey, darab dengan 2. Kenapa 2? Sebab 2 skop vanila Okey, darab dengan sfera. Okey, 4/3 darab dengan pi darab dengan 2 kuasa 3. And then cicah-cicah sahaja. Alright. So you dapat 64 aiskrim. Okey. Menarik kan? Okey. So completely 4 markah. Right. 1 markah untuk silinder yang betul. And then you tulis markah, cara mengira untuk sfera. Okey, tulis in one line sama dengan X. Okey, bilangan yang kita nak cari. And then you cicah saja. So, bilangan aiskrim adalah 64. Okey, next. Seterusnya adalah Rajah 9 soalan perimeter dan luas. Okey, kita lihat. Dia bagi dekat sini OV. Okey, OV. Nisbah OV kepada OP sama dengan 2/3. Okey, ni maklumat soalan. Jadi kita kena rujuk pada rajah. OV kepada OP adalah 2 bahagian kepada 3 bahagian. Maksudnya kesemua bahagian ada 3. Jadi kalau OV adalah 2 bahagian, maka VP sini adalah 1 bahagian. Dengan kata lain samalah OS pun 2 bahagian. SR 1 bahagian sebab dia berpusat di O sektor yang sama pusat dia. Okey, maklumat yang seterusnya dia bagi OR sama dengan 12.
OR12 meliputi 3 bahagian. Alright, 12 bahagi 3, 4. Maknanya RS di sini 4 dan SO atau OS adalah 8. Begitu juga OV 8, VP 8. VP sini 4. Okay, cikgu catat siap-siap sini. Okey, lagi kedua-dua lengkok UV dan VW adalah sama. Okey, lengkok sini VW, UV sama. Bila lengkok sama maknanya sudut sektor tadi adalah sama. 55 dan 55 darjah. Jadi jangan takut untuk conteng conteng. Conteng rajah kat sini. Okey, bila di sini 55, di sini 55, 110, so baki kat sini adalah 70 darjah. Okey, juga conteng kat situ. Tulis siap-siap dekat rajah awak Okey, gunakan pi 22/7, hitungkan soalan E adalah perimeter. Okey, seluruh rajah. Bila perimeter seluruh rajah maknanya kita just ukur ke semua yang di luar sahaja. Okey, so kita lihat macam mana kita nak jawab untuk perimeter seluruh rajah. Okey, so you just ambil, okey, berapa sisi straight yang kita tahu dah di sini? 4. Okey, sini pun straight 4. Yang lain tu adalah lengkok. Maknanya kita ganti pada rumus panjang lengkok. Okey, kalau tadi sini separuh bulatan, STU separuh bulatan 180 tambah dengan 55, maka you dapat 235. Okey, jadi 235 per 360 kali dengan 2 kali dengan pi kali dengan jejari 8. Okey, you got 1 mark already. And then tambah dengan, okey, lengkok yang kedua adalah lengkok PQR, iaitu 70 tambah dengan 55. Jadi 125. Okey, darab dengan 2, darab dengan pi, darab dengan berapa jejarinya? 8 tambah 4 tadi, 12. So, you dapat 67 1/3. Right? Baik, seterusnya adalah luas. Luas kawasan berlorek. Okey, luas kawasan berlorek. So, kita ambil, idea kita adalah ambil yang berlorek yang separuh bulatan, 180. Darab pi, darab jejarinya adalah 8 kuasa 2. Okey, tambah dengan, okey, kita tambah pula dengan sektor PQR di sini, iaitu sudutnya adalah 125 per 360 darab pi darab 12 kuasa 2. Kemudian kita nak buang yang tidak berlorek di sini, so kena tolak. Tolak dengan berapa sudutnya? 55 darab dengan pi jejarinya adalah 8 kuasa 2. Okey. Sebenarnya tak susah mana pun. Okay, so markah pertama untuk perimeter tadi. And then nilai akhir dia 671/63 and 1. Seterusnya untuk luas kawasan berlorek. Okay, sektor pertama 1 markah. And then tambah sektor kedua, tolak dengan sektor yang ketiga tidak berlorek. Another 1 mark. And then final 226, 22/63. So totally 6 markah. Okay. Baik, seterusnya. Ini adalah soalan Pulau Pinang. Okey, rajah 11.1 menunjukkan 1 jam bersaiz besar dan 3 jam bersaiz kecil. Anggap semua jam adalah berbentuk bulat dengan permukaan yang rata. Okey, di sini dia bagi diameternya 36. Maka kita catat siap-siap. Jejarinya adalah 36 bagi 2, 18. Begitu juga untuk jam kecil, di sini dicatatkan diameter adalah 12. Maka kita catat sendiri di sini J atau jejarinya adalah 12 bagi 2, 6. Okay, so hitung dengan menggunakan pi 22/7, hitung bahagian jam bersaiz besar bersamaan dengan 3 jam bersaiz kecil. So luas bulatan ialah pi J kuasa 2. So kita just write, okay, sebenarnya kita nak uji luas jam besar ni berapa kali? 3 kali jam kecil. Okay, kita pun gantikan sebenarnya. Luas jam besar, alright, 22/7 iaitu pi, darab dengan jejari dia 18 kuasa 2. What you have to do? Bahagikan sahajalah. Okay, dengan 3 kali luas jam kecil. So you dapat 3. Bermakna ataupun kesimpulan yang boleh kita buat ialah satu bahagian jam besar ini memang dia bersamaan dengan 3 bahagian jam kecil. Okay, so 1 mark untuk jam besar and then 1 mark untuk you selesaikan bahagi dengan jam
kecil tadi, 3 jam kecil. And then you tulis kesimpulan jawapan tadi. Okey, terbuktilah sebenarnya 1 bahagian jam besar bersamaan dengan 3 bahagian jam kecil untuk 3 markah. Dan soalan yang akhir, okey, iaitu soalan Pulau Pinang juga, iaitu menunjukkan sebuah roda basikal kecil. Jarak di antara R dan S adalah 30 cm. So RS maknanya diameter. So kita catat selalu J sama dengan 15, iaitu 30 bagi 2. Okey, hitung bilangan pusingan lengkap minimum yang diperlukan untuk meliputi jarak 900 cm dalam pergerakan membulat. Pergerakan membulat maknanya panjang lengkuk lah. Okey, so panjang lengkuk bulatan adalah 2 pi J. So just gantikan sahaja 2 pi, okey, 22/7 darab dengan jari 15 darab dengan X ataupun N. Kita tak tahu berapa kali yang kita kena buat pusingan tadi. Samakan dengan berapa jarak dia? 900. Okey, cicoh saja. Okey, bila you cicah-cicah, you dapat X ialah 9.6. So, maka pusingan lengkap minimum di sini ialah lengkap. Kalau 96 maksudnya roda ni tak sampai bawah lagi. Untuk lengkap, maka kita kena lengkapkan 10 pusingan yang minimum. Alright. Jadi markahnya yang pertama you gantikan, okey, 2 pi J and then X tak tahu bilangan tadi samakan terus dengan 900. You dapat nilai X dan tulis balik pusingan lengkapnya adalah 10, menunjukkan you memang betul-betul faham dengan apa yang ditanya oleh soalan. Okey. Ya, memang betul. Mudah saja and congratulations kepada pelajar-pelajar yang dapat menjawab dengan betul dan tepat. Okey. So, markah penuh untuk soalan ini adalah 6 markah. Okey. Seterusnya di sini adalah soalan untuk Pulau Pinang iaitu kebarangkalian. Okey, sebab cikgu nak bezakan dengan soalan yang tadi iaitu ditulis sini kotak P max 2021. Okey, kotak P dan kotak Q. Alright. Diambil secara rawak satu dari kotak P dan kemudian satu lagi dari kotak Q. Okey, ini lebih mudah iaitu you just pilih daripada P and then ambil kotak Q. Okey, semua telah disediakan dekat ruangan jawapan. So, di sini tak ada masalah untuk you lengkapkan. Alright, so selesai di sini. Okey, yang tulisan kuning tu Okey, just check di situ. Okey, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, cari kebarangkalian bahawa kad-kad yang dipilih itu berlabel dengan huruf konsonan dan berlabel dengan nombor kosong. Okey, dekat sini adalah apa yang kita kena tengok dia kata mesti konsonan dan nombor kosong. Itu syarat dia. Okey, kita lihat daripada ruang sampel tadi. So ada M0, T0 dan H0. So ada 3 daripada 16. So 3/16. Okey, untuk soalan ni mudah saja. Semua pelajar saya lihat semuanya boleh menjawab dengan betul. Okey, untuk soalan B pula, berlabel dengan huruf vokal atau. Okey, atau maksudnya asalkan ada vokal ataupun asalkan ada pasangan nombor genap. Okey, jadi kita cek ada berapa di sini semuanya? Ada 13. Jadi 13/16. Okey, K1N1. So total markah awak adalah 6 markah. Okey. Okey, itu sahajalah perkongsian cikgu pada hari ini. Tahniah kepada pelajar-pelajar yang dapat menjawab dengan cemerlang, dan kepada yang belum ataupun ada melakukan mana-mana kesilapan, boleh ulang balik video yang disediakan ini untuk awak membetulkan kesilapan. Dan insya-Allah kita kena ingat, when there is a will, there is a way. Only practice makes perfect. Okey, ingat hari-hari matematik di hati. Assalamualaikum. Bye-bye.